Carol warning dulu guys, segala hujahan dalam video ni adalah berdasarkan daripada filem One Anunnaki, bukan fahaman daripada Carol guys. Carol hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So tujuan video ni pun bukan untuk membuatkan korang semua jadi keliru tau, tapi tujuan sebenar dia adalah untuk menerangkan tentang sebuah filem yang telah di-ban satu dunia guys. Kita nak tahu kenapa dia kena ban, kita nak tahu apa punca dia kena ban, kita nak tahu juga apakah unsur yang ada dalam filem tu sampai dia kena ban guys. Semua tu akan terjawab dalam video ni guys. Video ni pun hasil daripada request korang semua. Jadi jika korang rasa korang tak boleh carry pasal hujahan dalam video ni, korang boleh tengok video Carol yang lain. Carol bukan apa guys, Carol takut pemahaman korang akan bercanggah daripada apa yang kita semua dah belajar selama ni. Untuk mengelakkan daripada korang semua salah faham, better kalau korang nak tengok video ni, korang tengoklah sampai habis guys. Kalau tak habis tengok, maybe akan ada salah faham sikit dalam korang punya minda korang, ataupun korang punya pemikiran korang akan ada salah faham. So kalau korang dah ready, let's jump into the video. Assalamualaikum semua. Dalam video kali ni kita akan bercakap pasal sebuah filem yang tak boleh ditayangkan. Bukan tak boleh ditayangkan tau, tapi dilarang 100% untuk dipertontonkan satu dunia. Filem ni kena ban, tak boleh, dilarang. Kalau kita cuba search dekat internet, memang takkan jumpa dia punya filem guys. Korang pergilah search dekat YouTube, korang pergilah search dekat Google, korang pergi search dekat Netflix, mana-mana punya website memang tak ada. Biasa kan guys kan, kalau sesebuah movie nak keluar kan, dia nak release tu, dia orang akan post trailer dekat macam-macam platform kan, dekat YouTube, dekat Facebook, dekat TV, dekat radio. At least kalau filem tu dilarang, at least pun lah kan, mesti ada trailer punya movie tu. Tapi masalah dia sekarang ni, trailer untuk movie tu pun tak jumpa langsung guys. Memang nampak gila dekat sini yang filem ni kena ban satu dunia. Dunia tak nak filem ni disebarkan dengan lebih luas. Sebab apa guys? Sebab filem ni akan membuatkan satu dunia kacau bilau tau. Sebab apa kacau bilau? Okey lah guys, kalau movie ni dibuat juga, benda ni akan kacau dua ataupun tiga benda guys. Yang pertama, movie ni akan mengubah pandangan kita tentang sejarah asal-usul manusia guys. Dan yang kedua pula adalah movie ni boleh mengubah pandangan kita terhadap kita punya agama sekarang ni. Kalau kita punya iman tak kuat guys, it is very dangerous guys. Oh yes, ada satu lagi sebab kenapa dia kena ban satu dunia guys. Kemungkinan dekat dalam movie ni ada, orang kata tu, beberapa secret ataupun rahsia government yang sangat sulit, yang masyarakat dunia tak boleh tahu pasal benda tu. That's why diorang ban this movie. Okay guys, filem One Anunnaki ni merupakan sebuah filem yang diarah ataupun senang cerita dia punya director dia adalah bernama John Gress. And movie ni ada 3 episod guys, ataupun orang panggil tu trilogi lah. Setiap satu episod dia ada dia punya jalan cerita dia sendiri, tapi semua tu berpasangan kepada satu karakter yang bernama One Anunnaki guys. Okay, sekarang kita fikir macam mana John Gress boleh dapat idea untuk buat filem One Anunnaki ni. Cerita dia, John Gress ni dia suka baca buku yang dihasilkan oleh seorang penulis bernama Zecharia Sitchin guys. Zecharia Sitchin ni pula, dia adalah seorang penulis buku yang sangat popular, sangat terkenal dengan buku-buku yang mencetuskan kontroversi guys. Maksud dia dekat sini, semua buku yang dihasilkan oleh Zecharia Sitchin tu adalah berlawan arus dengan teori-teori tentang peradaban manusia guys. Teori tentang kehidupan manusia dekat atas muka bumi ni, teori tentang planet dekat sistem suria kita. Semua buku dia tu berlawan arus dengan apa yang kita dah belajar dekat sekolah selama ni guys. Okay, kira bagi korang satu contoh buku dia guys. Buku tu bertajuk The 12 Planet. Dalam buku ni dia mengisahkan ada planet yang ke-12 yang di mana ianya melawan teori kajian NASA selama ni guys. Okay, kalau mengikut NASA, masa Carol belajar dulu dekat sekolah, ada 9 planet guys. 9 planet tu, planet yang ke-9 tu bernama Pluto, tapi beberapa tahun yang lepas Pluto tidak diiktiraf sebagai planet yang ke-9 guys. Jadi dekat dalam sistem suria kita hanya ada 8 planet sahaja guys, dan planet yang ke-8 itu bernama Neptune. Okay, kita sambung balik. Dalam buku Zecharia Sitchin tu, dia mengatakan terdapat kehidupan lain yang hidup dekat planet tersebut
tersebut tau, yang planet yang ke-12 tu. Dan kehidupan yang ada dekat planet yang ke-12 tu, benda-benda yang hidup dekat situ sangat-sangat maju daripada kehidupan dekat atas planet bumi ni guys. Dikatakan filem One Anunnaki ni adalah berdasarkan daripada kisah sejarah yang pernah ditulis dalam batu bersurat daripada masyarakat kuno Sumeria guys. Mengikut daripada apa yang ditulis oleh mereka dekat dalam batu bersurat tu, diorang ni ada dewa yang bernama Anunnaki. Jadi di dalam buku-buku Zakaria Sitchin ni, dia banyak tekankan bahawa Anunnaki adalah seorang alien yang datang daripada planet yang bernama Nibiru guys. Zakaria Sitchin dia claim bahawa planet Nibiru ni berada dekat belakang planet Neptune guys. Okay, so Anunnaki dia punya tinggi 3 meter, dia punya kulit dia berwarna putih dan juga dia punya rambut dia berwarna perang keemasan. Tujuan dia datang ke bumi pula adalah untuk mendapatkan sumber-sumber alam sebagai contoh macam emas, sumber mineral and macam-macam lagi yang sumber yang ada dekat dalam bumi ni. Dan kemudiannya Zakaria Sitchin ni dia claim yang manusia ni sebenarnya adalah hasil campuran daripada DNA monyet dan juga DNA alien yang datang ke bumi. So bila dicampurkan DNA monyet dicampurkan dengan DNA alien, jadilah manusia. Kenapa Anunnaki buat macam tu? Kenapa dia ciptakan manusia? So sebabnya apa yang Zakaria Sitchin cakap, diorang perlukan manpower. Tadi kan Kiro cakap yang pasal diorang datang ke bumi untuk mengutip sumber emas, sumber mineral semua kan. Jadi diorang ciptakan manusia tu adalah untuk manpower, ataupun dijadikan manusia ni untuk jadi buruh kasar untuk memudahkan mereka mencari sumber emas yang ada dekat atas muka bumi ni. So dekat sini kita dah nampak yang si Zakaria Sitchin ni dia menolak teori Darwin, yang di mana Darwin claim bahawa manusia adalah berasal daripada monyet. Tapi kalau kita orang Islam, kita tahu sendiri kan, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita sambung balik. And then dekat dalam buku tu lagi dia cerita disebabkan adanya bantuan daripada alien. That is why peradaban bangsa Sumeria sangat maju pada zaman mereka tu. 5000 sebelum Masihi guys, diorang dah maju gila-gila punya tau. Pada masa tu bangsa Sumeria dah ada bandar, diorang dah ada pelabuhan, diorang dah ada ilmu tentang perubatan, ilmu bercucuk tanam, ilmu astronomi, ilmu buat bangunan, macam-macam lagi yang ada dekat diorang. Tapi manusia lain pada zaman tu tak ada. Dikatakan struktur binaan yang ada pada zaman kita sekarang ni adalah hasil daripada ilmu bangsa Sumeria yang dulu tu. Masyarakat Sumeria ni adalah bangsa yang hidup pada tahun 5000 sebelum Masihi guys. Agak lama tu. So location dia kalau mengikut pada zaman sekarang ni, zaman Sumeria dulu, location dia dekat Iran dan Iraq guys. And then diorang stay dekat situ untuk berkurun lamanya sampailah ada satu bencana yang datang memusnahkan seluruh peradaban mereka guys. And benda tu yang menjadikan alasan kenapa tidak banyak peninggalan bangunan mereka guys. Dia kata kat situ lepas bencana alam yang terjadi dekat Sumeria tu, alien pun belah pergi balik dekat dia punya planet, and then semua bukti-bukti bangunan semua terhapus guys. Okay guys, sebelum ditayangkan kan, para ilmuwan memang tak setuju, and diorang anggap yang filem One Anunnaki ni dapat merosakkan kepercayaan orang ramai, and benda tu orang kata akan menjurus ke arah untuk orang buat agama baru guys. Dikatakan masa filem ni tengah buat pun dah ramai orang suruh diorang stop buat movie tu tau, tapi diorang tak hiraukan, and diorang still lagi buat sampai satu tahap bila movie tu dah siap, movie diorang tak mendapat kelulusan daripada ramai pihak dan menyebabkan filem tu kena ban serta-merta satu dunia. Ada juga cerita yang mengatakan filem tu dia berjaya untuk ditayangkan, tapi tak lama pun, dia sekejap je masuk dekat dalam pawagam, dan kemudiannya filem ni kena block, termasuk media, gambar, video, dia punya iklan, apa-apa yang berkenaan dengan filem ni semuanya hilang macam tu je guys. Tak cukup dengan tu guys, sampaikan akaun email and video interview pasal One Anunnaki pun hilang macam tu je. Macam Zakaria Sitchin cakap, dia mengikut daripada batu bersurat yang pada zaman Sumeria dulu kan. Kalau korang ingat lagi, batu bersurat tu adalah satu bentuk penulisan yang ditulis ataupun dikikis pada batu oleh masyarakat kuno pada zaman dulu guys. Tujuan diorang tulis dekat batu tu adalah untuk bagi tahu kepada orang-orang zaman yang akan datang daripada orang tentang sejarah yang telah berlaku pada zaman masa tu. Benda tu semua akan jadi bukti tentang peradaban yang berlaku pada zaman. Tapi guys, tak semua batu bersurat tu kita boleh percaya guys. Lagi-lagi zaman moden macam sekarang ni, benda tu kita boleh buat, kita boleh wujudkan benda yang tak pernah wujud. Contohnya macam batu tu lah, batu tu tak wujud pun, tapi ada orang yang sengaja mewujudkan batu tersebut disebabkan untuk merealisasikan agenda dia. Diorang semua ada agenda, and then diorang nak agenda diorang ni jadi kenyataan. So diorang ciptakanlah benda yang tak ada.
Dia cipta and then benda tu ada, and then benda tu post dekat media, post dekat news, stop, satu dunia percaya. And then guys, ada satu coin tau, ataupun duit shilling ni guys, kalau korang tengok pun memang creepy sikit lah, sebab dekat dalam coin tu ada gambar alien. Diorang macam nak kita percaya yang memang alien ada kena-mengena dengan peradaban manusia pada zaman sekarang ni. Diorang cakap coin tu adalah daripada zaman Mesir Purba dan juga zaman Sumeria. Tapi guys, kita tak boleh taksub sangat tau benda-benda macam ni. Benda tu semua macam Khairul cakap tadi, benda tu semua boleh direka untuk zaman sekarang ni. Jadi Khairul tak boleh nak cakap banyak lah pasal isu ni kan. Dia sangat-sangat sensitif guys. Jadi apa pendapat korang? Korang rasa macam mana? Kalau korang ada pendapat pasal benda ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Kita jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum.